Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ana imama wa bil mu'minina ihwana. Subhanaka ilma lana ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, tenangkanlah fikiranku, hilangkanlah simpulan yang ada pada lidahku, mudahkanlah pertuturanku, agar orang yang mendengarnya menjadi faham. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa nawal intifa' wal ifada wa isfadah. Wahai sata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal du'a ilal huda wa daratahi utirillah wa mardati wa kubihi wa awabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, tolonglah beri aku ingat barang perkara yang telah aku lupa, dan tolonglah ajarkan kami akan perkara yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masrabbaha syafihanni ya wahabbu ya ghani. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallah wa fillah wa alallah wa ilallahi turja'ul umur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan lagi kita malam ni. Kita masih untuk sama-sama kita muzakarah tentang kitab Sairus Salikin jilid 1. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan Allah memandang kita dengan pandangan maghfirahnya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan kita ini ahli syurga nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung pada muka surat 73. Masih lagi pada menyatakan i'tiqad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumini fi daraini amin. Maka berkata pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdul Samad Palimbangi, dengan katanya yang diambil daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan katanya wa ahdatsal khalqa ba'dal adami izharan liqudratihi. Maka adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala makhluk dan kemudian daripada Adam, daripada tak ada. Kenapa? Kerana menzahirkan bagi kudratnya, yakni kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqan lima sabaqa min ilmihi wa iradatihi. Dan mentahqiqkan, yakni merealitikan bagi barang yang telah terdulu daripada ilmunya dan iradatnya. Walima haqqa fil azali min kalimatihi. Dan kerana membenarkan barang yang di dalam azal, makna dalam kudrat Allah Ta'ala lagi, di dalam ilmunya lagi daripada kalimah Allah Ta'ala. La laftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Bukan kerana berkehendak ia kepadanya, bukan kerana hajatnya kepadanya. Baik, Allah Ta'ala menjadikan kita ini bukan kerana tergagah atau terpaksa atau diperintah. Bukan. Allah Ta'ala ini menjadikan kita kerana apa? Kerana ilmu yang ada pada dirinya dan pada kehendaknya sendiri. Pada kehendaknya sendiri Allah Ta'ala nak menjadikan manusia. Apabila Allah nak menjadikan manusia, Allah berfirman bahawa sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia untuk diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Itu kehendak Allah Ta'ala.
Lepas tu kehendak Allah Ta'ala itu dibantah oleh para malaikat. Ya Allah, kenapa engkau nak menjadikan manusia di bumi, sedangkan manusia ini akan melakukan kerosakan dan saling bunuh-membunuh, kan? Sedangkan kami ini para malaikat hidup, bertasbih, membesar dan menyucikan engkau. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku lebih tahu daripada kamu. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu. Lepas tu apabila manusia itu terjadi, maka dengan kudrat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala menjadikan manusia. Jadi bermakna Allah Ta'ala itu menjadikan manusia bukan tergagah, bukan terpaksa, bukan apa? Bukan kerana diperintah, atau kerana apa? Kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Di dalam kitab yang lain, Allah mengatakan bahawa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenali. Lalu aku menjadikan manusia ini untuk mengenali aku. Itu asal kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala itu ingin dikenali, maka Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan ilmu yang ada padanya, dengan kudrat yang ada padanya. Itu tak payahlah cerita pada permulaan tu. Apabila ini semua dah terjadi, maka keadaan itu bukanlah kerana apa? Bukan kerana tergagah dan terpaksa dan sebagainya. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu menganugerahkan dengan menjadikan akan segala makhluk, wal akhtira'i, dengan mengadakan segala makhluk daripada Adam kepada wujud, wal taklifi la'an wujubi, dan dengan mentaklifkan, yakni memberatkan ia akan hambanya untuk berbuat ibadat bukan kerana wajib atas Allah Ta'ala. Maka sehanya-hanya dengan semata-mata anugerah jua. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala itu, kita ini apabila dilahirkan di dunia ini, kita terkena pada hukum taklif, perintah dan amar. Untuk berbuat baik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hukum taklif. Kerana apa? Perjanjian asal itu, alastu bi rabbikum itu tadi, mengenali Allah Ta'ala, kan? Dan apabila semua taklif itu diperintahkan, bukanlah Allah Ta'ala berkehendak untuk manusia ini berbuat baik, tak. Tetapi manusia ini diberi pilihan sama ada nak berbuat baik atau tidak atas diri manusia, mengikut qada yang ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana manusia ini adalah barang yang ada di dalam ilmu Allah Ta'ala. Barang yang ada di dalam ilmu Ta'ala itu dipanggil maklum, kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok bila keluar surat berkeliling, untuk makluman bahawa setiap hari Isnin kita akan ada perhimpunan pagi untuk ikrar dan sebagainya. Maknanya memang orang dah tahu dah, setiap hari Isnin memang ada perhimpunan dan sebagainya. Tapi untuk makluman dia tak kata ni perintah, tak ada. Ini pembaharuan. Maknanya semua orang dah tahu. Hari Isnin mula kerja, pakai tai merah ke pakai tai biru ke, tak kira lah. Mesti ada perhimpunan untuk ikrar dan sebagainya. Maknanya benda tu tahu. Jadi Allah Ta'ala dah maklum. Sebab itu Allah Ta'ala bagi manusia kebebasan. Kau nak jadi baik ke, kau nak jadi jahat ke. Kata kunci dia, fa'lamaha fujuraha wa taqwaha. Akulah yang mengilhamkan kebaikan, dan aku jugalah yang mengilhamkan kejahatan. Jadi semuanya apa yang berlaku hari ini, semuanya adalah di dalam
maklum ilmu Ta'ala. Kenapa? Maklum itu artinya diketahui. Allah Ta'ala itu Al-Alim. Allah Ta'ala itu Al-Alim dan mengetahui. Dan setiap yang mengetahui tentu berpengetahuan, yakni tentu berilmu. Sudah barang tentu Allah itu berilmu. Sebab itulah Allah Ta'ala itu Al-Alim. Setiap yang alim tentu ada ilmu dan ada perkara yang diketahuinya. Dan perkara yang diketahui itu dikenal maklum. Jadi kita ni semua sudah sedia maklum akan diri kita ni pada sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bahas dari sudut tasawuf pula. Kita tidak bahas dari sudut ilmu tauhid. Ini supaya kita tahu. Dan roh kita ini termasuk dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka roh kita inilah maklum Allah Ta'ala. Maka itulah yang dikatakan roh itu maklum Allah Ta'ala ni. Yang diperintahkan ni roh. Roh yang mengenali Allah Ta'ala. Tetapi apabila roh masuk ke dalam jasad, dia dah melihat keindahan cahaya-cahaya material, maka dia lupa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini masalah ni. Hari ini dulu kita sedangkan dulu masa kita hidup di alam roh, kita semua ni pernah berzikir dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang bila diajarkan kita tentang kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tu terlalu mudah untuk kita mengingatinya. Daripada kita nak menyanyikan lagu apalah, tak kisahlah apa-apa lagu pun, nak menghafal bait-bait lagu tu, bait-bait syair tu susah. Tetapi nak menghafazkan zikir la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar sangat mudah. Sebab memang kita telah mengetahuinya. Dan inilah hukum ta'lif. Allah tu nak dikenali, maka menjadi tanggungjawab kita atas perjanjian tu. Lalu Allah Ta'ala antar kita di bumi. Ini nak balik jalan kembali lah ni. Nak mengenali Allah Ta'ala tu. Tu wa mutawwi'un bil in'ami, dan adalah Allah Ta'ala itu menganugerahkan hamba-Nya dengan beberapa nikmat. Wal islahi la an luzumi, dan kebajikan padahal tiada dengan dilazimkan atasnya, hanya saja itu semata-mata anugerah. Ini lagi satu berat ni. Ini lagi satu berat. Kenapa dikatakan berat? Sebab kita tengok, bila kita nak ibadah ni bukan satu perkara yang mudah. Sedangkan perkara yang diwajibkan pun kita pun jarang nak melakukannya. Susah untuk melakukan, apatah lagi untuk beramal perkara-perkara yang sunat. Ni. Dan kita ni diberi ilmu ni. Ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai manusia pilihan, bukan atas kehendak kita yang ada ni, semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada ilmu, iradat dan kudrat tu tadi. Sebab apa? Masa permulaan penciptaan itu memang kita dah mengenali dan mencintai Allah Ta'ala. Itu dizahirkan di dunia ni. Berapa banyak orang yang ada sini dalam desa mewah ni. Berapa banyak orang yang masa ni diberi kelapangan masa, dan berapa banyak orang yang masa ni diberi kelapangan kesihatan, tetapi mereka tidak terpilih untuk menghadiri majlis ilmu yang sebegini. Bukanlah kata saya ilmu saya ni bagus sangat. Tak kira lah, ustaz-ustaz lain pun sama je. Dalam usaha untuk memperbaiki diri dan dalam usaha untuk mengingatkan kembali asal usul kejadian kita. Kita dapat beribadah, kita dapat sembahyang, kita dapat menuntut ilmu, kita dapat beramal-amalan sunat. Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok orang tu lembam, Down syndrome. Dari segi hakikatnya kita tengok Allah dia ni, tapi dia datang sembahyang. Hebat lagi pada kita, berjubah, bersorban. Bagaimana tu? Padahal banyak ayat-ayat surah Al-Quran yang dia tidak baca, yang dia tidak boleh baca, tapi Al-Fatihah dia boleh baca. Sebab kelebihan yang Allah Ta'ala bagi atas kekurangan seseorang. Tu.
Pernah tak kita jumpa orang macam tu datang masjid saya? Ada seorang macam tu, anak Mursyidul Am. Pasal dia dah, ayah dia dah tua, dah 80 lebih lah. Dia tu dulu AJK masjid siap lama, lebih 30 tahun. Mana-mana nazir yang menjadi nazir masjid pun akan tanya dia untuk buat keputusan. Macam mana Ji? Disebabkan tu, maka kita panggil dia, kita gelar dia Mursyidul Am. Dia kalau nak buat apa-apa kat masjid, tak perlu rujuk pada AJK. Apa-apa saja dia buat, kita cuma perlukan resit. 2:30 pagi dia dah sampai masjid pukul 3. Kita baru nak tidur. Nampak tu. Cuma hari ni dah ujung-ujung ni dia dah selalu accident kan, accident motor, dah tak kuat. Dah 80 lebih, dekat 90, masih pergi masjid lagi. Kalau kita tengok kudrat dia memang dah tak, muka dah pucat. Muka dah pucat. Hari ni pun saya agak pucat sikit. Semalam buat fasdu, ambil darah. Satu pint tu besar ni. Hari ni tak larat. Nasib baik sepupu tu nak buat kereta. Kalau dia kata tak buat kereta, mungkin saya tak tangan ni. Menggigil lagi. Tu. Nampak? Mana? Disebabkan ada kekuatan daripada Allah Ta'ala, maka kita menjadi kuat. Ini semua anugerah. Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurganya dengan mentakdirkan kita hidup menjalani jalan ibadah. Memang bukan ibadah yang menentukan kita ni boleh masuk neraka, tetapi prasyaratnya mesti ahli ibadah. Dan nak beribadah mesti ada ilmu. Dan ibadah kita mesti kenal Tuhan yang kita sembah. Akhirnya Allah datangkan, buat sementara ni guru-guru lah, ustaz-ustaz yang mengajar, tak kira lah. Semata-mata nak flash balik, nak mengingatkan kita, nak memperkenalkan Allah kepada kita, supaya apa yang kita buat ini kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Inilah Tuhan yang aku sembah. Aduh, ini anugerah. Hari ni sekarang ni orang periksa SPM, patut jalan clear. Terkejut kat saya. Padahal dah keluar lambat. Kita tengok nanti di dalam kelas yang pandai, ada yang tak dapat A langsung. Di dalam kelas yang bodoh, ada yang dapat straight A. Nampak? Itu kita hujung-hujung, kita yang tengah-tengah, kita saya kira lah. Kan? Kenapa boleh jadi begini? Sistem pelajaran, yang kelas A mesti guru lebih sikit, yang kelas last tu H ke G kat sini kan, tak tahu lah. Guru pun lebih kurang. 9A banyak kelas yang last pula. Bukan kerana apa, ini sebenarnya semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menzahirkan rasa karunia tu. Allah Ta'ala menzahirkan rasa limpah kurnia dia, bahawa yang setiap dia jadikan bukanlah dia mensia-siakannya, tidak. Bukan yang, dan kita buat ibadah ni juga bukan semata-mata Allah nak, atau Allah Ta'ala nak menjadikan daripada Adam sampai akhir manusia dunia kiamat tu semuanya kufur kepada Allah Ta'ala. Adakah martabat Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Agung itu turun? Tak. Allah Ta'ala tetap macam tu juga, dengan sendiri-sendiri dia. Atau Allah Ta'ala menjadikan bermula daripada Nabi Adam sampai akhir manusia itu beriman semuanya kepada Allah Ta'ala, penuh surau ni, masjid penuh, kan? Adakah Allah Ta'ala itu meninggikan martabat Allah Ta'ala yang sudah tinggi? Tidak juga. Semua apa yang berlaku ni, semua apa yang kita buat ni, semua nikmat-nikmat syurga yang ada ni, semua itu adalah limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan adil keadilan dirinya, dan untuk membuktikan bahawa manusia ini dijadikan tidak sia-sia, dan amalan yang diperintahkan itu juga tidak sia-sia. Aduh. Tu cerita dia. Kemudian falahu fadlu wal insanu, dan adalah Allah Ta'ala itu memberi kelebihan atas hambanya, dan dia memberi akan kebajikan akan hambanya. Wa ni'matuhu, dan memberi anugerah kepada hambanya. Wa taulu, dan memberi rahmat akan hambanya. Wal intinanu,
Iza kana qadiran, dan sekiranya itu semata-mata anugerah bagi hamba-Nya kerana Allah Ta'ala itu berkuasa, an yasuba ala ibadihi, atas bahawasanya menaungi atas hamba-Nya itu anwa'a azab, dengan beberapa bagai daripada azabnya, wa yabtaliyahum bidurubi, dan kuasa Allah Ta'ala itu bahawa menurunkan bala atas mereka itu ila lami wa asabi, dengan beberapa bagai daripada segala kesakitan dan beberapa bagai penyakit. Walau fa'ala zalika lakana minhu adlan, dan jika mengerjakan Allah Ta'ala yang demikian itu, niscaya adalah Allah Ta'ala itu adil dan tiada zalim, kerana Allah Ta'ala itu mengerjakan barang yang demikian itu dengan sesuatu yang menegah. Tiada sesuatu yang menegah akan dia, seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alu lima yurid, Allah Ta'ala itu membuat bagi barang yang dikehendakinya. Ini balik kepada rukun qada dan qadar. Yang Allah Ta'ala takdirkan 4 perkara je ketika roh ditiupkan ke dalam jasad. Umurnya, ajalnya, rezekinya, untung baik dan untung jahat. Yang selebih daripada itu adalah atas usaha ikhtiar manusia sendiri. Kita nak jadi kaya, belajar pandai-pandai, kerja kuat-kuat. Allah ustaz, tapi saya tak pandai juga, lembab, okey. Siang kerja jaga 7 pagi 7 malam, 7:05 minit sampai 12 malam jadi GrabFood, kan? 7 malam 12 malam jadi GrabFood, 12 malam sampai 7 pagi kerja apa yang sesuai. Tolonglah meniaga, Pak Yang meniaga ke, tolong dapat upah lagi gini-gini kan. Jual burger ke apa malam-malam. Sekarang ni macam-macam kan, orang buat workshop malam pun ada, orang cuci kereta malam pun ada, buat bekerja terus. Akhirnya boleh jadi kaya kan. Contoh sini susah nak contoh, dekat Feda Jengka tu, budak ni tak pandai sekolah, SRP pun tak lulus, tetapi dia ni otak bergeliga, dia tahu apa nak dibuat di dalam sawit je kan. Tu salah. Apa tu? Pernah dengar tak satu Cina Muslim yang ngurut orang patah di Jelebu tu? Siapa nama dia? Yang mengurut orang tu, dia tu Cina Muslim. Kalau nak dikirakan orang, kalau kita tengok pada zahir dirinya, memang dia bukan orang yang belajar pandai. Saya lupa lah namanya. Dia belajar ilmu mengurut orang dengan membetulkan turang-turang dan sarap. Akhirnya dia sangat popular. Haji Lugua. Haji Lugua. Haji Lugua. Sebab kenapa orang panggil Haji Lugua? Pasal dia cakap lu gua. Ramai orang kena tulis buku. Saya sebelum pergi haji, saya pergi jumpa dia, betulkan lutut. Dia tak ambil duit pun, tetapi ikhlas bagi. Tetapi dia ni duduk dekat kawasan Felda, perancangan, tanah rancangan, getah ke sawit saya ingat. Tapi otak dia bergeliga lah. Dia dapat duit daripada berubat tu, ini dia beli lori untuk urusan apa? Untuk urusan keluar buah sawit, hantar buah sawit. Dia beli lembu. Kaya. Tidak semestinya orang tu kena belajar pandai untuk jadi kaya. Ini semua anak, berapa banyak orang yang ada PhD yang tak dapat kerja kan. Sian dia kan. Macam saya ni kan, sian saya. Belajar susah-susah jadi engineer, penyudahnya jadi ustaz. Tak ke pelik? Dibandingkan dengan pendapatan saya masa jadi jurutera tu. Ni mengaji ni Allah. Bukan saya rekekan yang kita dapat di surau masjid bagi, tidak. Tetapi dengan kita mengajak manusia kembali kepada Allah ni,
dengan yang tak seberapa dapat ni, tapi kita buat kerja yang Allah Ta'ala perintahkan ni, hutang saya boleh selesai. Dengan dulu saya bekerja gaji berpuluh-puluh ribu tu, tak selesai-selesai hutang. Dalam tempoh 5 tahun saya berhenti, selesai semua hutang rumah saya ni. Nampak tak? Tak tahulah nak cakap lah. Ni kata ni semua anugerah. Bahawa bukan, lepas tu itu dari segi satu nikmat. Kemudian dari segi sakit. Sakit ni juga satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak diberi sakit, kita manakan tahu dosa kita yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi sakit demam dan sesama. Sakit demam panas, demam panas, sesama sejuk. Dua siksaan neraka, satunya panas, satunya sejuk. Sejuk ni tak tahan, orang demam boleh lagi menggigit, tapi kalau kena sesama sejuk, jangan. Tak tahan. Nampak? Abang polis kita pun tak ada hari ni. Kalau tidak boleh tanya dia. Setakat bakar-bakar ni, apa ni semua kan, seksa di polis ni, bakar-bakar ni, semua orang boleh tahan. Tetapi beli box air batu tu, telanjang bogel duduk atas air batu, tak sampai setengah jam mengaku semua kesalahan. Betapa bahawa sejuk itu lebih berat siksaannya daripada panas. Tu nampak? Betul. Semua tu. Lebih-lebih lagi tu yang sakit tu demam sesama tu. Bila ada demam, bila ada sesama, maknanya kita tahu ada dosa-dosa kita yang terampun. Cuba kita cek balik. Kita ni sakit tak 2023? Ni dah masuk tahun 2024. Imam Mahdi nak keluar dah ni. Bila Imam Mahdi nak keluar, Nabi Isa nak keluar, Nabi Isa keluar, dunia nak kiamat. Nampak? Dah bersedia dah untuk mati. Tu. Kenapa? Saya tak tahulah, kena tanyalah ustaz yang cerita-cerita tu. Saya tak cerita. Kan? Dia kata dua. Tapi memanglah, cumanya masa. Ini dah melencong. Sebab peperangan di Palestin sekarang ni dah masuk fasa kedua. Mana keterlibatan negara-negara Arab. Tanda-tanda Palestin nak maju mesti dimusnahkan dulu. Kan? Sekarang ni apabila peperangan ini melibatkan negara-negara Arab juga ikut mundur. Orang yang, sebab hadis Nabi kata apabila berlaku peperangan, hendaklah kamu semua berpindah ke Palestin. Kita sebenarnya akan pindah ke Palestin, maka kita akan memajukan Palestin. Tanda Imam Mahdi nak muncul, mesti Palestin maju. Jadi kita jangan berkeluh kesal. Israel tak adil lah. Itu dah memang ada. Dia mana di Israel yang adil? Kan? Rupa-rupanya Israel ni penakut. Mana ada sejarah Israel berperang? Tak ada sejarah. Kan? Hingga Nabi Musa AS wafat di sempadan, kan? Di sempadan Mesir dengan Palestin, disebabkan degilnya orang Yahudi. Nak takut apa tu yang perang pakai pampers tu? Ceritanya itulah. Kita jangan sibuk lah itu. Sebenarnya sekarang ni yang perlu kita tahu ni, ni anugerah Allah Ta'ala itu. Dan Allah Ta'ala itu tidak ditanya tentang apa yang dia buat, tetapi Allah Ta'ala itu menanya apa yang kita buat. Ni anugerah semua. Tu. Dan lagi seperti firman Allah Ta'ala, la a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan tiada ditanya akan dia daripada barang yang diperbuatnya, dan adalah hambanya itu ditanyai akan dia barang yang diperbuatnya. Tu. Kenapa? Kerana hakikat penciptaan itu tadilah. Yang menggerakkan jasad ni apa? Roh. Kan, tanpa roh jasad tidak boleh bergerak. Maka yang dipertanggungjawabkan juga roh. Roh yang mengenal Allah Ta'ala. Dan bukan badan kasar ni. Melalui roh kita mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kita tidak beribadah, yang resah gelisah, roh bukan jasad. Yang terluka, yang sakit siapa? Roh ke jasad? Roh.
yang rindu dendam. Roh yang menjadi tenang apabila dibicarakan tentang Allah Ta'ala. Roh kan? Jadi hubung kaitnya roh dengan Allah Ta'ala itu memang dah terjalin sejak sekian lama dulu. Tak terpisahnya roh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu wadah atau bekas tempat Allah mentajalikan, yakni menzahirkan dirinya kepada kita, itu ialah roh kita. Sifat kudrat, sifat ma'ani Allah Ta'ala yang ada pada diri kita ni. Bukan Allah Ta'ala bagi siap-siap menjadikan tu, bukan. Allah Ta'ala bagi pada detik dan setiap detik dan setiap detik dan setiap detik. Nampak? Tu. Kalau nak ikutkan masa waktu-waktu macam ni, seronok duduk rumah ke seronok duduk surau? Tapi sekarang memang seronok duduk rumah. Pembaca berita TV3 pun dah tak canggih dah sekarang. Kebetulan pula saya hantar anak saya dulu kan, singgah makan. Kata Allah, patutlah TV rumah saya rosak. Rupanya dah tak canggih dah kan. Yang lelaki pun dah tak handsome. Tak adanya orang lawa lagi nak menunjukkan diri. Orang lawa semua dah pakai purdah. Nampak? Tu. Jadi roh inilah yang digelar juga hati, bukan hati fizikal, tetapi yang bersifat kerohanian. Ni. Tu perbuatan tu. Roh juga memiliki kesedaran, yakni kesedaran tentang wujudnya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang terzahir di alam semesta raya ni. Roh tahu. Sebab itu apabila kita sentiasa menzikirkan kalimah Allah, Allah, Allah tertumpuk dalam akal, maka terkejap kita akan menyaksikan percaturan alam ini dengan kudrat dan iradat yang Allah Ta'ala zahirkan kepada kita. Kita selalu membaca ayat Quran. Apabila terbang seekor burung, maka kembang kencuk dadanya itu untuk proses pemasukan oksigen, maka dengan menutup hidung pada paruhnya itu, dan matanya sekejap terbuka, sekejap tertutup, sekejap terbuka, dan dilitupi oleh selaput untuk menghalang angin dan masuk. Tu di situ semua ada tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala, ada asma-asma Allah Ta'ala. Sekarang kita baca sains, kita sekadar gitu je begini. Ini semula jadi. Itu masalahnya. Itu masalah. Kan? Sekarang kita nak memahami hakikat kenyang ni. Nak memahami hakikat kenyang ni pun payah. Ada orang makan nasi kenyang, ada orang makan roti kenyang, ada orang makan angin kenyang. Nampak? Kenyang pun satu makhluk. Kan? Ada orang cukup dengan membaca amalan-amalan rutinnya, perutnya menjadi kenyang. Nampak? Hakikatnya semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, bukan kerana sanggih dan hebatnya diri kita tu. Roh ini yang tidak bercerai-berai dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala berfirman kepada roh itu adalah urusan Tuhanku. Yang sekarang ni yang nak diingat ini tentang roh, dan nak diberi makan ni pun tentang roh. Makanan zahir kita dah selalu makan kan. Saya selalu cakap kayu, batu, parang kan, besi, tahi pun makan kan, tahi itik kan, tahi minyak kan. Itu semata-mata untuk kekuatan batin, kekuatan zahir. Tapi untuk kekuatan zahir, amalan-amalan ini, mengaji, sembahyang, zikir, baca Quran. Kenapa zaman Nabi SAW itu waktu maksimum kekuatan orang-orang Islam ketika perang di bulan Ramadan, padahal tak makan kan. Tapi hari ni habis, lepas makan muntang semua kan. Nampak. Tapi kita Melayu tak ada. Kita tengok, minta maaf lah, kita tengok orang Arab tu, mana taknya kalau makan nasi satu talam kan. Kita makan satu pinggan makan dua orang, dia dua pinggan makan seorang. Mana tak terbongkangnya tu. Tu menghina pula. Bukan, tapi hakikatnya macam itulah. Kerana apa? Kerana kekuatan kerohanian itu tak ada. Apabila kekuatan kerohanian itu ada, maka kita akan tabah. Kita akan tabah untuk menghadapi kehidupan ni. Orang-orang
Kabarkan kan, tentera Palestin tu hanya makan kurma je kan. Kita kalau orang rumah buka puasa ni buat kurma saja, tak tahulah kan. Tak mengamuk, mengajuk tu je kan. Mengajuk tahan dekat lah, pergi masjid lah, kok ada makanan, okey lagi kan. Kok mengamuk, payah kan. Tapi boleh lah tu buka puasa isap okok dulu. Kan, Allah Akbar isap okok dulu. Lepas tu marah orang rumah, apa tak buat air. Nampak? Minta maaf lah kalau yang isap okok tu. Tu habislah kita terserah semuanya. Tak adalah, kalau saya lah senang. Saya lah surau ni tak ada, sebab dulu saya merokok juga. Zaman-zaman dulu saya merokok. Bila saya berkahwin dah ada anak, saya tak isap okok dah lah. Sebab saya tak nak, tak apa, anak saya tahu perangai buruk saya, itu saja. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi berhenti. Bukan senang nak berhenti rokok dengar air liur hinggul meleleh-leleh ni. Air liur keluar. Anak-anak pun tak nak dekat dengan saya. Rumah pun jauh. Ni apa air liur macam rosak dadah. Tapi tentulah paraknya. Kemudian kata musannif lagi, wa annahu yusibu ibadahu, dan wajib kita iktirafkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala akan hambanya. Itu semalam yang saya tanya tu. Harus je. Bukan wajib Allah Ta'ala bagi kita pahala. Kalau Allah Ta'ala tak nak masukkan kita ke dalam surganya kerana kita ibadah ni pun, kita tak boleh tanya. Sebab bahagia dan cilakanya manusia ni adalah pada akhir nafasnya. Kadang-kadang semayang ni baik, kita tengok, lebih warak pada saya. Dahi ni jangan cakap hitam lah, pecah dahi. Masjid kena tukar tile tempat dia semayang tu. Hebatnya dia semayang. Hitam tu biasa lah, dahi hitam biasa kan. Kawan aku semua yang pecah dahi, pecah tile, mati masuk neraka. Kerana apa? Kerana sifat Rabbaniyah. Akhir daripada amalan kita ni, akhir daripada perbincangan ilmu kita ni, akhir daripada kehidupan kita ni, kita mestilah mendapat akhlak nubuwah. Sebagaimana akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Kasih sayang macam-macam lah. Jangan kasih sayang kat janda je. Isteri kita tu sayang dulu. Ini kalau kasih sayangnya kat janda, lori tu kan, lori sekarang banyak tu kan. Cinta janda. Apa? Isteri ada kat rumah tak nak layan. Payah. Jangan jadi macam tu. Tu. Ala ta'atika bihukmil karami wal wa'adi. Atas buat segala taat dengan hukum kemurahannya dan janjinya. La bihukmil istihqaqi wal zumi lahu, dan bukan atas hukum mustahak, yakni pasti, dan bukan hukum lazim. Tak ada. Ini semalam saya tanya kan. Maknanya sukatilah Allah Ta'ala nak balas itu. Sebab itu kita kena ada buat ibadah ni bersungguh-sungguh dan sangat mengharap rojak sungguh. Kita tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah Ta'ala tak beri kita kekuatan, kalau Ta'ala tak beri kita ilmu, tak beri kita iradah berkendak nak ibadah, jadi semua tu hakikatnya kembali balik kepada Allah Ta'ala. Dan diberinya kita nikmat itu adalah anugerah, taat kita kepada dia. Aduh. Iza la yuhibbu alaihi la ahidin fi'lun, dan tiada wajib atas Allah Ta'ala buat sesuatu wala yutasawru minhu zulmun, dan tiada tasawur daripada Allah Ta'ala itu zalim. Wala yuhibbu la ahidin alaihi haqqa, dan tiada wajib bagi seorang atas Allah Ta'ala itu sesuatu hak. Kita tidak boleh menuntut. Meminta boleh. Meminta boleh. Makna kita susah nak kaya, doalah minta. Itu minta. Ini, ya Allah, aku dah ibadah gini, wajib atasku syurga. Tak boleh. Kita ambil satu sirah, satu riwayat yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada seorang hamba Allah ini, apabila dia berada di timbangan amal kebaikan dia banyak. Kemudian Allah Ta'ala nak memasukkan syurga kerana redha Allah Ta'ala atas dia, anugerah limpah kurnia Allah Ta'ala. Dia tak nak. Dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga kerana
amal ibadah yang aku buat kepada engkau. Pernah dengar tak cerita ni? Tak pernah kan? Akhirnya Allah Ta'ala ambil je sebiji mata dia ni timbang. Baru pucat resi. Tak layak. Amalan yang kita buat ni tak layak untuk melayakkan kita masuk syurga. Kita banding dengan sahabat Nabi yang 10 tu yang dijanjikan syurga kan. Sekarang ni kita semua orang berada. Kita ambil Abdul Rahman bin Auf kan. Abdul Rahman bin Auf apabila pulang daripada Syam meniaga, bawa balik keuntungan 12 ekor unta. Banyak mana tak tahulah harta tu. Tiba-tiba kebetulan dia lalu di rumah Nabi SAW. Aisyah keluar. Aisyah kata, wahai Abdul Rahman, aku tidak melihat orang yang paling susah dihisap hari kiamat ini selain daripada engkau, ya Abdul Rahman. Abdul Rahman mensedekahkan semua harta perniagaan dia hari itu. Dan hari ini kita tahu surau ni nak buat renovation, nak buat surau baru, tak tahu apa cerita. Tabung banyak. Daripada dulu saya sampai datang sampai sekarang, tabung tak pernah juga penuh. Nampak? Dan macam mana nak renovation surau ni? Sian orang yang sembahyang di luar, tak ada aircon, tak ada apa, kalau hujan macam mana? Tu. Kita kaji tu dulu. Macam mana layak tak kita nak masuk surga dengan ibadah yang kita buat ni, dengan rezeki yang limpah, yang rezeki yang banyak yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Sebab itu dalam beribadah ni kita kena naik satu makam lagi. Kita bukan jadi makam orang awam. Sembahyang dapat pahala, buat jahat dapat dosa, tidak. Tetapi kita beribadah kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menganugerahkan aku menjadi ahli ibadah. Itu makam khawas pula. Kalau dulu kita berzikir la ilaha illallah, hanya semata-mata menafikan tiada Tuhan selain Allah dan mengisbatkan Allah itu Tuhan. Tetapi hari ini apabila kita berzikir la ilaha illallah, kita mengkosotkan dalam kalbu kita bahawa semua apa yang berlaku ini semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni hanya sebagai pelaku saja. Barulah kita boleh menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang benar-benar mukhlas. Jatuh daripada ikhlas pergi kepada mukhlas. Daripada ubudiyah pergi abdun. Nampak? Itu peringkat-peringkat diri manusia. Itu belum sampai makam ihsan lagi. Tu. Jadi kita ni kadang-kadang banyak masalah kan. Allah Ta'ala tu dulu cerita kan, dah sembahyang duha. Aku tak sembahyang duha pun kaya. Hari ni dah tak keluar cerita, dah kena boykot, dah tak keluar cerita. Tak tahu apa jadi. Jangan. Tu. Cerita sembahyang duha dah cerita kan dulu kan. Tak payah cerita lagi, kesian ibu-ibu marah. Wa annahu haqqahu fil ta'ati wajibun. Dan bahawasanya hak Allah Ta'ala itu pada berbuat taat akan dia itu wajib. Maka kita untuk buat taat itu wajib. Bukan sunat, bukan makruh. Semua orang tahu. Ala khalqi, atas makhluk dengan diwajibkan. Bi ijabihi ala alsinatihi anbiyaihi. Akan dia oleh Allah Ta'ala atas lidah segala anbiya-Nya yang alaihi Muhammad sallam. La bimujarradil akli. Jadi dengan akal semata-mata. Tu. Walakinahu bi'asa rasulu wa azharu sidqahum bil mu'jizati zahirati. Faballahu amrahu wa nahyahu wa ahdahu wa wa'idahu fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum fima ja'u bihi. Yakni wajib atas orang yang akil balik itu berbuat taat akan Allah Ta'ala, bukan hanya sekadar diwajibkan oleh akal. Akal kata wajib, tidak. Semua ini dah daripada hukum wahyu.
Hukum wahyu. Tetapi Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala rasulnya itu dan menzahirkan akan benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang ada pada tangan mereka itu. Ini kedatangan rasul-rasul pula. Maka wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah Ta'ala itu, dan menyampaikan akan segala yang ditegakkan kepada segala makhluk, dan menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang buat ibadat itu dengan syurga, dan dijanjikan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Itu tadi, tak wajib, tak harus pun Allah Ta'ala nak memberi pahala pada kita ibadah, tetapi menyalahi janji yang dibawa oleh melalui lidah Nabi-Nabi. Itu yang kita jadi semangat untuk beribadah. Maka wajib atas segala makhluk yang akil balik itu membenarkan akan segala rasul pada barang yang mendatangkan mereka akan dia, dan membenarkan akan segala barang yang mengkhabarkan mereka akan dia. Kerana apa? Kerana sekalian itu daripada Allah Ta'ala juga. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yuntiku anil hawa inna huwa illa wahyu yuhyi. Dan bahawasanya Rasulullah itu tiada berkata akan sesuatu daripada kehendak dirinya, tetapi ia berkata melainkan wahyu yang difirmankan Allah Ta'ala kepadanya. Surah An-Najm ayat 3. Kita berhenti azan sekejap.
Bismillahirrahmanirrahim. Persoalannya sekarang ni, kemungkinan kita anggap yang bercakap tu bijak lagi. Mudahnya nak menerakakan orang. Selagi roh dikandung badan dan selagi kita bernafas, maka selagi itu pintu taubat terbuka. Betul tak? Tetapi apabila nyawa sudah di kerongkongan, maka pintu taubat tertutup. Besar kemungkinan orang yang tak sembahyang, orang yang tak ibadah, orang tak puasa apa semua tu, kod manalah tahu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, berubah dia sebelum mati. Akhirnya dia masuk syurga. Sebagaimana yang berlaku di negara kita, Malaysia. Seorang cikgu Cina dari keluarga Cina, setiap kali ustaz mengajar pengajian agama, dia akan duduk bersembunyi mendengar apa yang ustaz tu cerita. Takdir Allah Ta'ala dia masuk Islam. Cina ni nak tukar agama apa pun tukarlah, jangan masuk Islam je. Maknanya bila masuk Islam habis. Dia tetap duduk dengan keluarganya. Dia beli barang dapur sendiri, apa semua masak sendiri. Hari ke sehari keluarga dia melihat perubahan pada diri dia. Takdir Allah Ta'ala, bapa dia sakit. Bila bapa dia sakit, duduk hospital nazak. Akhirnya si anak mengajarkan bapa untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Sudah barang tentu si ayah tidak boleh mengucap, sebab kita tidak menafikan kecinaan dia tu dalam keadaan nazak. Ayah dia cuma mengangguk, mengata saja. Ayah mengucap la ilaha illallah. Si ayah pun lepas tu habis nyawa. Dikebumikan secara Cina. Maknya bermimpi. Ayah je tidak redha dikebumikan secara Cina. Dan ayah, suaminya itu minta kepada maknya itu mengucapkan kalimah yang diucap. Mak dia melihat bapa dia berada di dalam syurga tanpa menyanyi. Lepas tu si mak tanya pada si anak, apa yang kau ajarkan ayah kau ketika ayah kau nak meninggal dunia? Lepas tu anak dia kata, la ilaha illallah. Inilah yang bapa kau ajarkan aku. Dan sekarang kita minta pada peserta tokong, keluarkan balik ayah kau, kubumikan dia secara Islam. Akhirnya si mak pun masuk Islam. Kabarnya tinggal seorang je adik-beradik dia yang tidak Islam. Itu pun disebab petabi takut bini. Sebab Cina kan perempuan kontrol suami kan. Dia beza dengan kita, orang Melayu. Orang Melayu ni ada sirah juga, berlaku di Yaman. Dan dia habiskan ni ustaz. Jadi persoalannya memang kita tak boleh. Dari segi hukum fiqah boleh, sabit, betul. Tetapi dari segi hukum hakikat tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu habis nyawa orang tu macam mana, kita tak tahu. Tapi hakikatnya macam apa? Syariatnya macam tu lah. Kalau dah terang-terang tak semayang, tak puasa, tak zakat, buat dosa gini-gini ni, ini kalau tak betul-betul mati masuk neraka. Betul lah. Dari sudut orang yang bertanya, dari sudut orang yang bercakap pula, Ustaz Zahidus tu, mungkin Ustaz Zahidus tu nak memberi ingatan kepada para pendengar. Semayanglah, khawatir. Ini kaedah penyampaian. Sebab tu dalam menyampaikan ilmu, yang penting ini secara hikmah. Tetapi saya tidak nafikan kelebihan beliau Ustaz Zahidus. Sebab saya pun tak boleh mentarik crowd yang sebanyak tu. Masing-masing ada pro dan kontra. Kita sangka baik je. Jadi selagi benda tu tidak bercanggah, mungkin tidak bercanggah lah. Cuma jangan katalah asal bukan itu orang Kristian yang kata macam tu lah. Itu memang bercanggah sungguh lah. Habis. Balik kepada tadi Balik kepada kita tu kan, petabi tu tadi.
Kita pun petabi juga hakikatnya. Tetapi perkara ni berlaku di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Namanya Syekh Abdul Rahman Al-Baljat. Pernah dengar nama tu? Ini orang-orang sufi je tahu kisah-kisah ni. Syekh Abdul Rahman Al-Baljat ni seorang wali besar ketika tu. Tetapi dia ada isteri yang sangat suka beletih. Tu tak kena ni, tak kena tu, tak kena ni, tak kena. Cumanya zaman Syekh Abdul Rahman Al-Baljat ni 40 orang penyambung tu siapa? Alibaba. Alibaba dan 40 orang penyambung tu dah habis. Tak ada. Kalau tidak pasti dia telefon. Jadi Syekh Abdul Rahman ni tak tahan, dia pun mengajuk keluar daripada rumah. Jalan-jalan jumpa sebuah gua. Oh, ni ada gua ni, eloklah aku nak bersuluk dalam ni, nak ibadahkan, nak jauh daripada letiran isteri aku. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak kita kalau nak masuk gua, ada bagi salam, keluar tak? Masuk tak? Wish. Kita tak masuk. Tapi Syekh Abdul Rahman Al-Baljat masuk. Masuk, tengok ada 3 orang dalam tu. Ada juga engkau kat sini. Tanya-tanya, apa cerita? Aku tak tahan, bini aku beletih kuat. Oh, semua masalah yang sama. Laki-laki semua menghadapi masalah yang sama. Lepas tu mereka berjanji, okey, sekarang ni kita dah duduk sama-sama, makan cari sendiri-sendiri, jangan minta aku punya. Sebab masing-masing datang tak bawa bekal. Tiba hari pertama, si A berdoa, dapatlah nasi kari sotong. Makan kuli lah, makanan kuli, martabak rendah lah, orang awam baru nak belajar berzikir. Air pun air kosong, sian, tak ada air batu, air kosong. Lepas tu hari kedua, si B berdoa, makan tinggi sikit, salik, berdoa, dapat nasi ayam, air sirap, jadilah. Lepas tu hari ketiga, si C berdoa, ni makan dah khawas, dah asyik, zikirnya dah asyik, dah tinggi makan, dapat nasi biryani, air apa, nasi biryani apa, Milo ais lah, tambah kolesterol kan. Lepas tu bila hari keempat, masing-masing 3 ni, okey sekarang tuan, kita semua dah berdoa, minta tuan berdoa lah dia ni, minta makan pada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Rahman Al-Baljat pun berdoa. Agak-agak apa makanannya dia dapat? Spaghetti, bolognese, kopi latte, kopi mocha, American kopi. Terperanyat. Beruk pun tak terperanyatnya tu. Maggi tak main lah. Inilah wali, takkan makan Maggi. Dapat makan terperanyat lah. Syekh, tuan, macam mana tuan punya doa lebih makbul daripada doa kita? Tuan doa macam mana? Tanya pada Syekh Abdul Rahman kata, aku berdoa sebagaimana engkau berdoa. Lepas tu Syekh Abdul Rahman macam mana engkau berdoa? Aku berdoa dengan bertawasulkan wali besar negeri Yaman, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Baljat. Kalau kita Syekh Abdul Rahman Al-Baljat macam mana? Kembang semua bentuk-bentuk kan, bukan kata hidungnya, wali besar aku rupanya. Tak, Syekh Abdul Rahman kata, Syekh Abdul tanya, kau tuan-tuan kenal tak siapa Syekh Abdul Rahman Al-Baljat? Dia tak kenal, tak pernah tengok. Saya lah Syekh Abdul Rahman Al-Baljat. Lagi terperanjat beruk orang kawan tu. Dah datang sini buat apa? Kan cerita awalnya aku takut bini. Akhirnya Syekh Abdul Rahman pun Al-Baljat balik rumah. Balik rumah, sampai rumah buka pintu, bini buka pintu. Dah kenal lah siapa kau? Bini dia kata, aku bising, aku beretih supaya kau mengekalkan makam kau sebagai seorang wali. Malah kau lari daripada aku. Bermakna apa? Walaupun Syekh Abdul Rahman Al-Baljat tu seorang wali besar, isteri dia lebih wali daripada dia. Maknanya moral of the story, kalau isteri beretih jangan marah. Isteri tu lebih wali daripada kita. Cerita dia. Ini kita tak, asal bini beretih je nak melenting, asal bini beretih je nak melenting. Susah cari bini juga kan. Tu cerita dia. Tak habis kita ni. Macam ni cerita ni. Kita sikit lagi lah. Ni sebulan ni nak jumpa ni. Kemudian apa?
Diutuskan Nabi-Nabi kerana apa? Kerana mereka lupa ikrar mereka. Mereka lupa asal kita ni lupa ikrar kita alastu bi rabbikum tu tadi. Kita lupa asal usul kita. Dan kita lupa kembali kita. Dan Allah Ta'ala nak mengutuskan Nabi-Nabi ni bukan kerana wajib pun. Sumber hidayah ada 4. Pertama, akal. Sebagaimana bayi. Bayi bila lahir, nangislah itu ni, ada kontak dengan ibu dan ayah, tahu apa masalahnya. Ini dipanggil insting naluri. Hidayah naluri. Kemudian hidayah penglihatan, dengan kita melihat, oh orang ni semayang buat baik, oh ni buat ni jadi jahat, oh kalau isap dada main pelacur dapat 8 kan, macam-macam lah. Itu melihat. Kemudian dengan rasa, menyentuh, oh Allah Ta'ala jadikan ni sempurna lah gitu ni. Tetapi ketiga hidayah ini kalau tidak disulami dengan hidayah wahyu, maka ketiga-tiga hidayah ni terbatal. Sebab itu Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi untuk mengingatkan kembali asal kejadian manusia itu. Dan Nabi-Nabi ini diberi kitab sebagai manual bagaimana cara untuk kembali kepada Allah SWT, iaitu mengingatkan roh tentang hari-hari di mana mereka ini tidak terpisah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi-Nabi diutus dengan Quran suci berterusan hingga muncul roh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu semulia-mulia manusia, yang menyelamatkan manusia daripada kehancuran dan kelalaian. Allah yang maha tinggi mengutuskan untuk membuka mata manusia dan membuka mata hati manusia daripada tidur. Manusia ketika hidup dia tidur, lupa. Tetapi apabila dia mati, baru dia sedar, aku dah mati. Sedangkan mati hakikatnya sementara je, daripada putus nyawa sampai kita dihantarkan ke liang lahat. Apabila balik manusia yang akhir, saudara mara kita yang akhir, maka roh dikembalikan ke dalam jasad, dan untuk menerima seksa kubur dan sebagainya. Baru sedar, kita semua nak balik. Yang tak pernah sedekah pun nak sedekah. Tu. Kemudian tujuannya untuk mengejutkan manusia dari kelalaian dan ketidaksedaran, dan untuk menyatukan mereka dengan keindahan yang abadi, yang sebenarnya ini adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana lalat dan apa, unggas terpedaya dengan lampu ultra anggur sehingga dia pergi, akhirnya dia mati. Begitu juga dengan kita disarankan untuk berzikir sehingga kita lebur. Diri ini mengingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasil daripada itu kita yakin, Allah hantarkan yakin ke dalam diri bahawa tak perlu lagi dah. Bila dah yakin macam tu, semua ni akan terbuka hijab. Kita menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mentadbir urus dunia ini dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita jumpa bulan depan sebelum Ramadan. Mungkin ada dua lagi kuliah dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan wallahu a'lam, Allah lah yang memberi petunjuk, dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di dalam syurganya nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma futuh harifin bi hikmati wansul alaina rahmati wa zakkina manasib ya zal jalali wal ikram. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma tamim bi khair, Allahumma tamim bi khair, Allahumma tamim bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.